بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu pada pagi ini untuk meneruskan pengajian kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar bin Kathir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baik, yang mana kita berada di dalam 10 hari hari-hari yang diagungkan dan dicintai amalan soleh di dalamnya. Dan kita harapkan supaya majlis ilmu yang kita hadiri, kuliah-kuliah yang kita hadiri itu termasuk daripada amalan-amalan soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diagungkan ganjaran dan pahalanya. Dan itu yang paling penting lah, maknanya bila kita ingatkan tentang kita berada di dalam hari-hari yang agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, hari-hari yang dicintai amalan soleh itu di dalamnya, iaitu 10 hari yang terawal ini daripada Zulhijjah. Hari ini 6 Zulhijjah, yang mana supaya kita dapat ihtisab, yakni kita menghadirkan niat dan mengharapkan pahala. Maknanya mengharapkan pahala, kerana kita sebagai penuntut ilmu, kita bila kita dah jadikan rutin harian kita untuk menuntut ilmu itu, kadang-kadang mungkin kita terlepas pandang. Maksud kita terlepas pandang dari sudut ihtisab. Ihtisab maknanya kita hadirkan niat. Hadirkan niat maknanya aku menuntut ilmu, belajar dalam pada waktu-waktu yang agung, waktu-waktu yang hari-hari yang dimuliakan oleh Allah ini, supaya kita dapat kita harapkan pahala itu diberikan oleh Allah SWT dengan lebih lah, maknanya dengan innamal a'malu binniyat, berdasarkan niat kita. Ihtisab bukan bermakna kita tak dapat pahala. Bila kita tak pasang niat tu, tak, kita akan dapat pahala juga. Tapi bila kita ihtisab, makna ihtisab ni apa? Macam dalam hadis Nabi SAW sebut, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, kan. Contoh dalam bulan Ramadan, Nabi SAW syaratkan barang siapa berpuasa dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan ganjaran, mengharapkan pahala. Maknanya nak dapat diampunkan dosa tu mesti kena penuh keimanan dan ihtisab. Ihtisab maknanya kita mengharapkan ganjaran, mengharapkan pahala. Kita sedia ada dalam majlis ilmu ni, memang kita dah nak harapkan pahala, tapi kadang-kadang mungkin disebabkan kita kata kita menuntut ilmu ni, kita rutin, kan, kita dah jadi rutin harian kita dengar kuliah. Mungkin kadang-kadang kita telah pandang, kita terlupa bahawasanya bersamaan dengan hari yang dimuliakan, hari yang diagungkan ini, maknanya kita pasang niat, kita tambahkan niat, maknanya kita ihtisab. Dalam kuliah yang asatizah yang lain, guru-guru kita yang lain pun sama lah, maknanya kita ingatkan, Nas'alullah at-taufiq wal hidayah. Baik. Jadi kita sambung pengajian kita berkenaan dengan dalam kitab kita ini, maknanya kita berhenti selepas kisah kaum Madian dan pengutusan Nabi Allah Syuaib alaihi salam. Maknanya betul-betul selepas kisah Nabi Syuaib, kalau kita lihat di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Imam Ibn Kathir rahimahullah, beliau membawakan satu bab yang khusus, iaitulah kata beliau, babun zikru dzurriyyati Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bab menyebutkan berkenaan dengan zuriat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Zuriat Nabi Ibrahim, maknanya ini bab khusus, bab cerita tentang anak-anak keturunan Nabi Ibrahim sahaja, kan? Baik, kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, qad qaddamna qissatahu ma'a qaumihi wa ma kana min amrihim wa ma ala ilaihi amruhu alaihi salam wa tahiyyata wal ikram.
وتحية والإكرام وذكرنا ما وقع في زمانه من قصة قوم لوط وأتبعنا ذلك بقصة مدين قوم شعيب عليه السلام لأنها قرينتها في كتاب الله عز وجل في موادع متعددة فذكر تعالى بعد قصته قوم لوط قصة مدين وهم أصحاب الأيكة على الصحيح كما قدمنا فذكرناها تبعا لها اقتداء بالقرآن العظيم. Kat sini penting. Dekat sini kena pasang telinga, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Apa kita yang berada dalam majlis ini pasang telinga dekat sini sebab apa? Dekat sini kita nak belajar manhaj Imam Ibn Kathir. Maknanya dekat sini ada satu perkara yang penting. Yang nak ditambihkan oleh Imam Ibn Kathir, yang nak ditekankan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah, iaitulah metod penyusunan kitab beliau ini. Sebenarnya kita dah sebut banyak kali tentang metod Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam penulisan kitab Al-Bidayah wa Nihayah ini, dalam permulaan perbahasan kelas kita. Tetapi bila kita sampai dekat tengah-tengah ni, mungkin kita terlupa kan. Mungkin kita terlupa. Jadi bila ditambih semula, maka kita akan ingat balik. Dia akan refresh balik. Jadi ini fungsi kita kata bila kita belajar kitab ni. Bila kita belajar kitab, maknanya kita bukan setakat belajar kisah. Kita bukan nak dengar pasang telinga, nak dengar cerita. Tetapi lebih daripada itu, kita nak belajar cara ulama susun kitab mereka. Cara mereka istidlal, cara mereka letakkan dalil, cara mereka susun cerita. Semua itu penting untuk membentuk, kita katakan, malakatul ilmiah, kemampuan ilmiah. Kemampuan kita kata dari sudut dari sudut ilmi, dari sudut ilmiah itu dapat kita pasakkan di dalam hati kita sebagai seorang penuntut ilmu. Ini penting. Sebab kita tengok hari ni banyak kalau kita tengok orang ramai nakkan ilmu, tetapi mereka tidak ada manhaj dalam menuntut ilmu. Mereka nakkan ilmu, tetapi mereka tidak tahu manhaj talaqi wal istidlal, tak ada kan. Pilih guru pun tak pilih guru dah kan. Main dengar saja kan, apa yang ada dekat YouTube yang tu orang share, itulah yang dia dengar kan. Dia tak bersifat maknanya tak ada critical thinking kan. Dia tak, kemudian dia tak juga bersifat, kita kata bersifat memilih dan meneliti, yakni meneliti sumber-sumber pembawaan ataupun sumber-sumber atau yang disebut sebagai manhaj talaqi wal istidlal, masadir, sumber-sumber penceramah tersebut. Dia main ikut teradap. Mengikut teradap ni kita kata apa? Asalkan orang tu ceramah sedap, maklumat tu yang dia dengar daripada ceramah penceramah tersebut, orang itu walaupun dipanggil ustaz dan sebagainya, lalu dia terus telan bulat-bulat. Ini kita tak mahu. Ini kita tak mahu. Kan? Sebab tu kita tegaskan dalam kuliah-kuliah kita, penting untuk menghidupkan majlis-majlis ilmu yang bersistematik. Bersistematik. Maknanya kita belajar tu ada kitab, ada guru kan, ada, kita kata ada topik-topik yang ditentukan. Jadi supaya kita dapat membentuk kemampuan ilmu kita. Kan, walaupun kita ni mungkin biasa-biasa sahaja, tetapi paling kurang kita takkan mudah untuk terpedaya dengan penipuan-penipuan yang pada zaman sekarang ini sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Dengan Israiliyatnya, dengan Melayuiyatnya, dengan khurafatnya, dengan macam-macam. Jadi ini kita tambah kat sini, kita nak tengok macam mana Imam Ibn Kathir rahimahullah tunjuk dekat kita cara kita nak menceritakan sesuatu kisah yang berkait dengan agama Allah, berkait dengan kisah para Nabi dan Rasul, berkait dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala, pengutusan Rasul. Yang kita tengok hari ini makin lama makin caca merba.
Caca merba pasal dah terlampau mudah kan. Orang hari ni semua macam-macam kita dengar apa, TikToknya dengan YouTube-nya dengan Facebook-nya. Yang anda baru tengok tadi ada seorang hamba Allah tu dia dia tunjuk dekat TikTok dia kerih kan. Kerih. Dia nak seru, dia kata nak seru puteri apa tak tahulah, puteri atau khadam yang menjaga apa kerih tersebut kan. Tapi orang panggil ustaz. Dia dekat TikTok. Orang apa tengok orang share. Kita pun la haula wala quwata illa billah. Kita kata itulah maknanya bila kita melihat realiti hari ini, maknanya pentingnya kita hari ini menekankan penekanan berkenaan dengan pengajian ilmu yang bersistematik, pengajian ilmu yang bermanhaj, yang ada kita kata sistem. Sebab itu kita syorkan bagi mereka yang nak belajar lebih, maknanya join kuliah-kuliah yang lebih sistematik, yang lebih terfokus, seperti yang ada ditawarkan di Yayasan Taklim, iaitu pengajian-pengajian diploma lanjutan, asasi dan sebagainya. Itu adalah sangat baik untuk membentuk kita kata kemampuan ilmu kita. Baik, balik pada kitab kita ini. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, qad qaddamna qissatahu ma'a qaumihi wa ma kana ma'a amrihi. Maknanya kami telah sebutkan, kami telah ceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan kaumnya dan apa yang berlaku. Maka min amrihim, apa yang berlaku, urusan-urusan yang berlaku, perkara-perkara peristiwa yang berlaku kami dah cerita. Wa ma'ala ilahi amruhu alaihissalam wa tahiyyatu wal ikram. Dan apakah nasib pengakhiran yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Kami juga telah sebutkan apa yang berlaku pada zamannya. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitulah kisah kaum Lut. So maksudnya kisah Nabi Lut, kaum Lut tu berlaku pada zaman Nabi Ibrahim kan. Wa atba'na dhalika biqissati Madyana qaumi Syuaib alaihissalam. Dan kami ikuti perbahasan berkenaan dengan kisah. Selepas kisah kaum Lut, kami ikuti dengan membawakan kisah Madian, kaum Syuaib alaihissalam, dan kita dah berlalu perbahasannya sebelum ini, walhamdulillah. Li'annaha, kenapa? Kenapa? Ini persoalan dia. Soalan di sini, kenapa kita cerita mula dengan Nabi Ibrahim? Sebelum Nabi Ibrahim tu kita cerita Nabi Saleh, Nabi Nuh dan sebagainya, Nabi Hud dan Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Lut, and kemudian Nabi Syuaib, kaum Madian. Kenapa? Ini soalan. Ini soalan. Kenapa? Kenapa tak bolehkah kita cerita dulu Nabi Lut dulu, baru Nabi Syuaib dulu, baru Nabi Lut? Kenapa kita kena cerita Nabi Ibrahim, lepas Nabi Ibrahim Nabi Lut lepas Nabi Lut Nabi Syuaib? Kenapa tak dahulukan dulu Nabi kisah Nabi Syuaib tu sebelum Nabi Lut? Kenapa? Kenapa susunan tu? Ini penting. Kan? Kenapa? Li'annaha, ini Imam Ibn Katsir jawab. Li'annaha qarinatuha fi kitabillahi azza wa jalla fi mawadi'a muta'addidah. Kerana apa dia qarinah, maknanya disertakan penceritaan ini, maknanya kita katakan dia punya garis masa penceritaan, tertib susunan penceritaan itu, inilah yang terkandung di dalam kitabullah Al-Quran, kitabullah azza wa jalla, kitab Allah azza wa jalla, fi mawadi'a muta'addidah, di tempat-tempat yang pelbagai, yang banyak. Subhanallah. Maknanya di sini penceritaan Imam Ibn Katsir dalam kitabnya ini, kisah nabi-nabi ini mengikut apa yang disusun di dalam Al-Quran. Maknanya Al-Quran cerita ayat, dalam beberapa ayat ceritakan kisah Nabi Ibrahim, kemudian cerita kisah kaum Lut, kemudian kisah kaum Madian. So Imam Ibn Katsir rahimahullah melakukan proses tatabbu' wal istiqra'
Proses tatabbu'ul istiqra' ni maknanya penelitian dan analisis yang mendalam, maknanya dihimpun semua ayat-ayat Quran yang cerita pasal kisah Nabi Ibrahim dan juga kisah Nabi Lut, kisah Nabi Syuaib ini. Kemudian sebab itulah datangnya susunan ini. Fadzakara ta'ala ba'da qissati qaumi Lutin qissata Madyan. Allah Ta'ala sebutkan selepas kisah kaum Lut, kisah kaum Madyan. Apa? Dalil. Ini dalil lah. Wahum ashabul aikati ala sahih. Mereka itulah kaum Madian, mereka itulah ashabul aikah. Apa dia? Yakni mereka yang menyembah pokok aikah mengikut pendapat yang sahih. Sini kita bincangkan sebelum ni kan, al-aikah. Ashabul aikah adalah kaum Madian itu sendiri. Kama qaddamna, seperti mana kita telah membahaskan sebelum ini. Fadzakarnaha tab'an laha iqtidaan bil Qur'anil azim. Kami menyebutnya cerita ini, kami menyebut kisah-kisah ini dengan turutannya sebab apa? Sebab suka hati ke? Sebab tok guru kata ke? Sebab mimpi ke? Dapat dalam mimpi ke? Sebab pergi lepas betapa naik gunung jerai ke? Tak. Tab'an laha iqtidaan bil Qur'anil azim, kata Imam Ibn Katsir rahimahullah. Kami sebutkan kisah-kisah ini dengan turutan-turutannya itu mencontohi Al-Quranil Azim, mencontohi Al-Quran. Maknanya kita ni kena ikut Al-Quran. Nak cerita pun kena ikut Quran. Bukan boleh ikut suka hati kita. Nak cerita pasal Nabi-Nabi, kena ikut Al-Quran. Kena ikut Al-Quran. Sebab Al-Quran tu sumber utama. Orang Islam. Peliklah kalau orang Islam dia cerita, sumber utama dia apa? Taurat. Sumber utama apa? Injil. Peliklah kan? Itu bukan Islam lah. Orang yang tak mengaji, orang yang awam pun tahulah. Maknanya bila sebut hang orang Islam, hang kena bawa sumber daripada Quran. Cerita pun kena bawa daripada Al-Quran. Kalau cerita pasal Nabi-Nabi, bawa ayat Quran. Bawa cerita tu sumbernya daripada mana? Daripada Quran. Kalau tak ada dari dalam Quran, jangan nak memandai-mandai. Jangan nak memandai-mandai. Dalam Quran Allah cerita kisah Nabi Musa dan Firaun. Allah tak sebut pun tentang tinggi menara Firaun. Jangan memandai-mandai. Sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang ustaz, sebagai seorang guru agama, dia kena kerja lebih. Dia bukan macam orang awam yang dengar saja. Sebagai orang yang mengaji, orang yang nak mengajar agama, dia kena buat kerja lebih. Sebelum dia nak ceramah, kena buat rujukan. Sebelum dia nak cerita, dia kena buat rujukan. Jadi baca Quran dulu. Lepas baca Quran, baca tafsir. Kan? Kalau dia hafal Quran, dia akan rujuk tafsir. Tafsir dia tak boleh rujuk satu dua. Kalau dia seorang yang amanah, seorang yang berdisiplin dalam menyampaikan ilmunya, dia tak boleh rujuk satu kitab je. Dia tak boleh rujuk satu, dia tak boleh satu, kalau dia nak buat kesimpulan, kita kata dia nak buat kesimpulan yang secara menyeluruh, pendapat tu supaya tak ada khalal. Tak ada, kita kata apa, tak ada kelompongan, dia kena baca banyak. Kalau dia nak keluarkan pendapat berkenaan dengan kisah para nabi based pada Al-Quran, dia kena baca kitab tafsir. Kan, paling kurang minimum 5 kitab tafsir. Minimum. Paling lekeh satu pun jadi, tapi satu tu pun sebenarnya dia akan, maknanya pandangan, sudut pandangan dia tu akan pasti akan ada kelompongan, akan ada kekurangan. Sebab dia tak isti'ab. Dia tak apa? Benda tu dia tak liputan yang maklumat, liputan maklumat yang dia nak cakap berkenaan dengan isu tersebut tu terbatas. Beza dengan orang yang bila dia nak membahaskan satu ayat Quran ataupun satu kisah Nabi, dia isti'ab. Isti'ab ni maknanya dia dah baca semua ayat-ayat yang berkait dengan kisah Nabi tersebut, dia himpun dah. Kemudian dia rujuk tafsir. Kemudian daripada situlah dia buat kesimpulan. Sebagaimana Imam Ibn Katsir rahimahullah. So Imam Ibn Katsir dia dah lalui proses tu.
So bila dibawa kisah berkenaan dengan Nabi Ibrahim, kisah berkenaan Nabi Lut, kisah berkenaan Nabi Syuaib, dia isti'ab. Maknanya dia liputan pengetahuan dia tu dah menyeluruh. Sebab apa? Sebab dia himpunkan ayat-ayat Quran yang cerita pasal satu topik tu. Dan dia buat analisis. Yang ni tak mampu melainkan orang yang betul-betul mendalam ilmunya. Ar-rasikhuna fil ilm. Sebab itu kita mengaji kitab ulama. Kita mengaji kitab ulama yang mu'tabar, kitab ulama yang alim, ulama yang rasikh. Seperti Imam Ibn Kathir. Sebab bila kita buka kitab dia tu, dia dah lalui proses. Proses maknanya macam mana dihimpunkan kisah tu, so dia dah isti'ab. Isti'ab maknanya macam kita dah tengok sebelum ni lah kan. Semua cerita tu dia akan bawa Quran. Bawa Quran, ayat. Kemudian dia akan bawa hadis. Kemudian dia akan bawa asar. Kemudian dia akan bawa pendapat tafsir salaf. Sebagaimana yang dinukilkan berkenaan dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah apabila nak membahaskan satu ayat Quran, minimum dia dah rujuk tafsir lebih kurang 100 tafsir. Subhanallah. Itu kita tak mampu nak buat. Ana cakap, ana try nak follow tapi tak boleh, tak mampu. Kita mampu kalau kita yang ada siapa yang ada apps. Zaman dulu ulama tak ada apps. Tak ada aplikasi macam Maktabah Syamilah ke, Bahithul Qurani ke, Durasaniyah ke, tak ada. Tapi mereka rujuk satu kitab tu dengan mereka belek dan mereka ingat. Mereka yang apa yang mereka baca dan mereka ingat tempat dia. Dan mereka buka satu kitab. Mereka tak ada macam kita sekarang ni ada Maktabah Syamilah, ada aplikasi Bahithul Qurani lah apa benda. Tak ada. Kita boleh type tu cari kan, terus keluar semua. Tak, mereka tak ada. Tapi bayangkan juhud mereka sebelum mereka nak ulas tentang satu ayat lebih kurang 100 kitab tafsir. Kalau kita nak bandingkan dengan sekarang, contoh anda ambil contoh Bahithul Qurani, satu aplikasi yang asatizah kena guna sebenarnya. Ustaz-ustaz kan. Dia tak boleh bagi alasan dah sekarang ni saya tak sempat nak rujuk kitab dan sebagainya pasal kau dah diamanahkan untuk ajar agama. Kau tak boleh bagi alasan saya tak sempat, saya sibuk ke tak. Pasal kau memang dah diamanahkan. Kamu, yakni orang-orang yang mengajar agama, tak kiralah ustaz ke siapa yang nak mengajar agama, dia dah diamanahkan untuk menyampaikan agama. Jadi dia kena melaksanakan tanggungjawab tu dengan sebaiknya. Pelaksanaan tanggungjawab tu dengan dia perlu menyediakan bahan yang benar-benar tulen, benar-benar sahih dan benar-benar diakui. Maknanya kalau dia nak bincang tentang kisah Nabi-Nabi, macam Imam Ibn Kathir tadi, kena rujuk Quran. Susunan, kalau dia yang lebih berdisiplin dan lebih amanah, dia akan ikut susunan Quran macam apa Imam Ibn Kathir sebut. Kan? Jadi anda ambil contoh. Okey. Siapa yang ada aplikasi Al-Bahithul Qurani, dia ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Lebih kurang 50 kitab tafsir. Kalau diguna aplikasi tu, maknanya seorang yang nak mengajar agama, paling kurang, okey, anda tak kata dia wajib kena rujuk 40 kitab tafsir. Tapi kalau ikut kemampuan yang dia mampu untuk menggunakan alat teknologi hari ini, dia mampu untuk merujuk 40 kitab tafsir dengan masa yang singkat. Dengan masa yang singkat. Dia mampu. Sebab dia bukan macam, dia tak boleh bagi alasan macam zaman dulu-dulu kan, tak ada teknologi, tak ada komputer, tak ada apa. So dia boleh rujuk 40 kitab tafsir yang muktabar, yang dibahagikan menurut klasifikasi ummahat. Contoh ummahat kutubut tafsir, maknanya kitab-kitab tafsir yang utama perlu dirujuk. Paling kurang minimum seorang ustaz, seorang pengajar, seorang penceramah, paling minima dia perlu rujuk tafsir At-Tabari, Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Quran, tafsir At-Tabari.
ataupun tafsir Al-Quranil Azim Ibn Kathir, ataupun Al-Jami'u li Ahkamil Quran oleh Al-Imam Al-Qurtubi, ataupun Ma'alimut Tanzil oleh Imam Al-Baghawi. 4 kitab ni dikategorikan oleh ulama sebagai ummahat at-tafsir, ummahat kutub at-tafsir, kitab tafsir yang utama perlu dirujuk. Kemudian kalau dia nak bincangkan tentang nak tengok pula pendapat-pendapat dan sebagainya, dia kena rujuk kitab tafsir yang lebih tebal ataupun yang lebih banyak ataupun yang lebih luas perbahasannya, contohnya macam Zadul Masir oleh Imam Ibn Jauzi, An-Nukat wal Uyun oleh Al-Mawardi, lebih kurang dalam 6 jilid, 5 jilid tafsir Ibn Jauzi, Zadul Masir kan. Kemudian dirujuk kitab tafsir yang umum seperti tafsir As-Sam'ani, kemudian Mahasinut Tafsir atau Mahasinut Ta'wil Al-Qasimi, dan pelbagai lagi kitab-kitab tafsir, kitab-kitab tafsir yang mudah, ringkas, Mukhtasar Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Quran, ataupun Taysirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan, Tafsir As-Sa'di, itu paling simple kan. Tafsir Al-Jalalain ke, dan pelbagai banyak lagi. Maknanya 40 kitab tafsir tu dia boleh rujuk. Dia tak boleh bagi alasan tak ada masa. Paling kurang dia boleh rujuk daripada 40 tu, mungkin dia boleh rujuk 4 atau 5 kitab tafsir. Itu pun dah boleh memberi satu pemahaman yang komprehensif ketika dia nak membahaskan satu-satu isu. Ini ana maknanya khusus untuk orang yang dia nak terlibat dalam, dia nak berceramah ke, dia nak jadi ustaz ke, dia nak mengajar ke. Bukan dia nak jadi ustaz saja, dia nak mengajar kat rumah dia kan, anak-anak dia, ataupun dia nak mengajar kat masjid ke sebagainya. Dan kita tak nafikan kuliah-kuliah kita ni juga disertai ataupun diikuti oleh orang-orang yang dalam bidang agama dan sebagainya, dan juga orang awam dan sebagainya. Tapi orang yang bidang agama ni dia kena buat kerja lebih. Dia tak bolehlah mengharapkan Google semata-mata. Itu yang jadi Syekh Google tu. Okay. Dia apa sikit dia type Google tu, Google saja menjadi rujukan, dia tak boleh lah. So dia dari situ tak dari sudut amanah, dari sudut kepercayaan, itu tak boleh dipercayai lah kan. Tak boleh dipercayai kan. Bayangkan Syekhul Islam Ibn Taymiyah 100 kitab tafsir dirujuk sebelum dia nak ulas satu ayat. Dia dah rujuk 100 kitab tafsir. So kita hari ni, maknanya ikut kiraan kita hari ni, tak boleh nak capai level Ibn Taymiyah. 40 saja yang boleh. 40 kitab tafsir saja. 40 buah kitab tafsir paling minimum. Dan ana cuba nak buat kan, nak dapat 40 tu tak boleh. Paling tinggi pun kita mampu 10 kitab tafsir. Tu pun kita menggunakan teknologi yang ada sekarang. Nak bagi tahu lemahnya kita, bukannya hebat pun. Itu makin lama makin bodoh kita ni. Makin tak cerdik. Makin jauh lah, maknanya kita tak boleh nak compare kita ni dengan ulama-ulama terdahulu. Itu maksud dia. Kita ada macam-macam sekarang ni, smart tu, smart phone, smart TV, smart watch, smart tu, smart ni, tapi orang dia tak smart. Orang dia tak smart. Bukan kita kata kat orang, kita kata kat kita lah kan. Kita ada macam-macam benda yang Allah mudahkan teknologi ni, tapi kadang-kadang disebabkan kita, kelemahan kita maksudnya kita tak boleh nak kelemahan, maknanya kelemahan yang kita tak boleh nak elakkan. Baik. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Baik. Jadi fadzakarnaha tab'an laha iqtida'an bil Qur'anil azim. Jadi Imam Ibn Kathir kata, kami turuti kisah ni, kami bawakan kisah ni ikut turutan, maknanya cerita Nabi Ibrahim dulu, cerita Nabi Lut, kemudian cerita kaum Madian, Nabi Syuaib, Ashabul Aikah itu, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya, sebagai kami menyebutnya kerana mengikuti Al-Quranil Azim. So nampak kan? Kat situ manhaj dia. Maknanya ini kita kata metod yang jelas. Manhaj yang jelas yang kita boleh pelajari daripada Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. So ini penting, maknanya bila kita hidupkan balik pengajian kitab-kitab turath, kitab-kitab seperti ini, kepentingan yang kita akan dapat lihat apabila kita dapat meneliti metod mereka, disiplin mereka dalam agama, supaya kita taklah cacar merba.
Jadi asal dalam kitab je, terus di-share. Kan. Apa bukti yang menunjukkan pedang Nabi ni berat sekian-sekian? Dalam kitab sebut. Lepas tu baca kitab tak salah kan. Allah musta'an, baca kitab salah. Kemudian banyak kelemahan baca kitab salah. Kemudian macam kita dah bincangkan kelas sebelum ni kan, dapat menara Firaun tu dapat tinggi dia 15 km tu rupanya pasal salah baca. Salah baca kitab. Jadi hati-hati kan. Jadi banyak sebab-sebab yang boleh menyebabkan kesesatan ni, dan kita tak boleh remehkan. Baik. ثم نشرع الآن في الكلام على تفضيل ذرية إبراهيم عليه السلام لأن الله جعل في ذريته النبوة والكتاب فكل نبي أرسل بعده فمن ولده. Baik. Kemudian kita akan masuk sekarang dalam perbahasan berkenaan dengan tafdil zurriyati Ibrahim alaihissalam, yakni kita nak menyebutkan berkenaan dengan keutamaan zuriat keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, keutamaan dia, siapa yang paling dulu, siapa yang kemudian. Dan kalau kita tengok dalam sebahagian nuskhah, tengok ni penting juga, mengetahui kepelbagaian nuskhah, yakni cetakan dalam kitab. Ini satu cabang ilmu juga, supaya kita boleh dapat membezakan antara perbezaan yang ada dalam nuskhah, perbezaan dalam kitab-kitab, dalam taba'ah ataupun nuskhah yang diterbitkan. Ini pun penting. Dia akan membentuk, kita kata, kemampuan ilmiah seseorang. Contohnya, anda bagi contoh sini, dalam kita suka bila kita mengajar orang tu, kita berkitab. Sebab kita takkan melalut. Kita takkan melalut. Kalau nak melalut pun dia akan takkan laju, takkan jauh lah kan. Kita pun merepek-repek kat kadang-kadang dalam kelas kita, tapi merepek kita tu ada sandaran, dan dia bukanlah bersifat maknanya tak tahu arah tuju kan. Kadang-kadang kita pun ada juga yang kita terlebih, kita cakap tu kita mungkin di luar konteks ataupun cerita yang mungkin tak ada kaitan sebenarnya sikit kan, tapi ada faedah dia. Contohnya tunjuk kat sini. Kalau nampak kat sini, baik, ni Imam Ibn Kathir ni teks yang dalam cetakan ni. ثم نشرع الآن في الكلام على تفضيل ذرية إبراهيم عليه السلام. Kemudian kita mula membahaskan sekarang fil kalam, yakni apa dia dalam membahaskan perkataan ini, maksud membahaskan ala tafdil zurriyati Ibrahim alaihi salam, iaitu di atas keutamaan ataupun tafdil, maksudnya kita nak menjelaskan, Imam Ibn Katsir nak menjelaskan tentang keutamaan zuriat Nabi Ibrahim. Itu maksud tafdil di situ. Dalam nuskhah yang berbeza, anda terbaca satu nuskhah yang berbeza, maknanya cetakan lain, bukan cetakan yang kita guna ni, dia hilang, dia punya cetakan tu dia hilang titik tu. Tafdil tu dia jadi tafsil. Ni ada dalam buku terjemahan kalau tak salah. Diterjemahkan dengan tafsil. Maknanya kalau kita kat sini, kat dalam nuskhah cetakan ni, dia sebut nashra'u al-an fil kalami ala tafdili zurriyati Ibrahim alaihi salam. So kita nak masuk mula membahaskan tentang keutamaan zuriat Ibrahim, zuriat keturunan Nabi Ibrahim. So ni sebab apa kita kata tafdil tu keutamaan, sebab dia dengan tafdil dot. Ada titik kan? Ada titik kat tafdil ni. Tapi dalam nuskhah yang berbeza, dalam nuskhah yang ni cetakan yang berbeza, cetakan yang satu lagi, dia hilang ni. Dot tu titik hilang. Jadi bila titik hilang, baca jadi nashra'ul an fil kalami ala tafsil zurriyati Ibrahim alaihi salam. Kita masuk nak membahaskan sekarang tentang perincian. Tafsil jadi perincian berkenaan zuriat keturunan Ibrahim. Nampak tak perbezaan? Disebabkan titik. Sebabkan titik. Jadi kalau kita baca buku terjemahan semata-mata tanpa dibimbing pun boleh sesat juga. Tanpa ada bimbingan. Sebab itu kita kata cara yang terbaik untuk mengambil ilmu adalah dengan bertalaki. Maknanya kita bertalaki, macam kita sekarang ni talaki lah ni. Maknanya ada guru yang membimbing bacaan kita. Ini asal. Bukan dengan kita baca sendiri.
Baca sendiri, dah lah baca buku terjemahan pula salah terjemah, jadi masalah. Kan, jadi masalah. Jadi itu yang jadi macam-macam pendapat tu. Kadang-kadang jadi benda yang pelik-pelik tu sebab dia salah baca. Wallahu musta'an. Tapi kalau orang agama, kalau ustaz tu sendiri yang salah baca lah, lagi tu berat lah. Lagi berat lah. Kalau orang awam salah baca tu lain cerita. Tu pun kita kata kena nasihat lah kan. Tapi kalau ustaz yang mengajak follower ratus-ratus K, juta, million follower, ratus-ratus ribu orang, ceramah dia tu live tu semua macam-macam orang dengar. Tu kita risau, kita takut kalau ramai sangat dengar kuliah kita kan. Kita bersyukurlah kalau sikit pun alhamdulillah kan. Yang penting yang sikit tu dia dengar betul-betul. Dia bukan dengar main-main. Kan? Jadi tafdil kat sini tafdil. Maknanya keutamaan. Imam yang kata kita nak cerita tentang keutamaan zuriat Nabi Ibrahim. Kalau kita baca dengan sad, jadi tafsil. Kita nak masuk menceritakan perincian. Sedangkan bab ni tak perinci pun sebenarnya. Tak sebut dengan terperinci pun. Tak sebut dengan terperinci pun sebenarnya. Hanya sard, maknanya hanya Imam Al-Ghazali bawakan riwayat. Dan diberikan ta'liq, ada komentar yang ringkas. Dia taklah terperinci kalau kita tengok betul-betul. Jadi kalau buka dalam buku terjemahan dia akan sebut dengan terperinci. Tapi tak apalah. Tak ada lah kita kata perbezaan disebabkan oleh titik tu, tak ada lah kita kata sampai kesalahan tu sampai teruk sangat kan, sampai berubah makna. Masihlah, still lah ada kita kata wajah sudut yang boleh kita terima. Tapi bayangkan kalau dia melibatkan hukum hakam. Bayangkan melibatkan hukum hakam, melibatkan fatwa, nak fatwa kat orang. Macam yang pernah diceritakan oleh masyayikh, bagaimana orang yang dibaca hadis tersilap, dibaca sepatutnya Hajarul Aswad, ubat bagi segala penyakit, tetapi dia baca apa? Dia baca silap. Dia baca af'a ataupun su'ban ataupun af'a al-aswad ataupun su'ban aswad ataupun af'a. Tak salah, maknanya kalau dia dibaca kat situ salah titik kan. Kerana asalnya Hajarul Aswad tapi dia baca salah. Pasal tak ada titik. Jadi dia pergi baca ular. Jadi ular. Ular hitam adalah penyembuh bagi segala penyakit. Padahal Hajarul Aswad dia pergi baca ular hitam. Nampak? Lain sekali ada orang tu dia pergi cari ular ataupun dia pergi cari ular macam mana dia nak berubat lah, tapi kena patuk ular mati. Macam tu. Lebih kurang kisah dia. Lebih kurang macam tu. Maknanya disebabkan dia baca salah. Bagi fatwa salah. Macam tu kita kata baca salah kemudian bagi fatwa pula salah. Daripada kesalahan tu cerita kat orang bagi maklumat yang salah disebabkan bacaan salah. Berat. Tu mengajak ni bukan senang sebenarnya. Risiko tinggi. Sebab itu kita bila mengajak ni kita paling takut. Pasal itu kita biarlah kita ni orang kata tak fasih ke, orang kata lambat ke, orang kata apa, orang katalah macam-macam kan. Orang kata gagap ke ataupun apa ke, tapi yang penting selamat. Biar lambat asal selamat orang kata. Biar lambat asal selamat. Kadang-kadang mungkinlah penyampaian kita tu agak lambat sikit kan, kita nak rujuk kita ataupun kita kadang-kadang kita pun nak memahami sesuatu perkataan tu pun kita kena fikir dulu dan sebagainya. Biar lambat berbanding kita cepat tergesa-gesa tapi mencelakakan diri kita dan orang lain. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Bahaya kan. Baik. Jadi nak mencerita di sini tentang kelebihan keutamaan zuriat Nabi Ibrahim AS. So ni point bab ni ataupun topik bab ni. Li'anna Allah ja'ala fi dzurriyyatihi an-nubuwata wal kitab. Baik, kenapa? Apa kelebihan dan kenapa kita nak bincangkan tentang kelebihan zuriat keturunan Nabi Ibrahim? Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, kerana Allah Ta'ala telah menjadikan dalam zuriat keturunannya itu kenabian dan juga diberikan kitab. Maknanya di kalangan zuriat-zuriat keturunan Nabi Ibrahim, mereka diberikan nubuwah, kenabian.
dan Alkitab, yakni diberikan kitab. Setiap Nabi yang diutuskan selepasnya famin waladihi, termasuk di kalangan zuriat keturunannya, anak-anak dia. Maknanya ini kita boleh buat kaedah lah. Maknanya daripada sini kita ambil kaedah, maknanya setiap Nabi-Nabi yang datang selepas Nabi Ibrahim adalah keturunan Nabi Ibrahim. Adalah keturunan Nabi Ibrahim. Min waladihi, min zurriyatihi. Baik. Apa ayat dalam Quran yang Imam Ibn Katsir pegang ni? Kat mana ayat Quran? Tu kan. Ini kita lebih sikit. Maknanya kita bila kita mengaji, mengaji agama mestilah kena tahu dalil. Mesti kena tahu dalil. Kalau tak tahu dalil, buat apa mengaji agama? Kan? Sama ada dalil umum ataupun khulasah bagi dalil. Khulasah bagi dalil ni macam matan-matan. Sebab tu kita mengaji kitab fiqh kan. Kalau kita mula-mula mengaji kitab fiqh, maknanya kenapa ulama' dia tak letak dalam matan tu, dia tak letak dalil. Pasal dia sebenarnya adalah khulasah bagi dalil. Maknanya dia adalah intipati daripada dalil, ringkasan. Jadi dia tak sebut dalil pasal dia ringkas. Pasal dia ambil intipati daripada dalil. Sebab dia meraihkan tahap. Jadi orang yang baru mula nak mengaji kitab fiqh-fiqh yang asas, munasabahlah dia mengaji kitab-kitab yang matan-matan yang ringkas. Kan? So meraihkan keadaan dan juga kedudukan seseorang. Itu penting juga. Kan? Tapi bila dia dah mengaji, dah masuk, bila ustaz tu mengajar, barulah masuk dalil lah, pasal dalil kan. Jadi sama juga macam kita ni. Sekarang kenapa kita bincangkan dalil? Apa dalil? Sebab kita supaya bila kita belajar, kita ada sandaran. Kita belajar macam tu kan. Kita belajar dengan guru-guru kita, asatizah kita semua macam tu. Kita belajar dengan masyayikh-masyayikh kita macam tu. Dia dah jadi tabiat dah. Biar ini tabiat yang baik, ini benda yang baik. Bukan kita kata setengah orang kan dia tanya dalil dia pandang serong. Ni Wahabi ni. Wahabi dia tanya-tanya dalil ni. Tak, bukan Wahabi. Ini Islam. Islam ajar macam ni. Islam ajar kita untuk berpegang dengan bukti. Berpegang dengan dalil. Bukan berpegang dengan sangkaan. Kalau tak ada dalil, sangkaan lah. Kan? One. Kan? Ada dalil. Ada dalil pula kena tengok istidlal. Banyaklah perincian kan. Baik, sekarang dalilnya apa? Apa dalil yang menunjukkan Imam Ibn Katsir rahimahullah ikut ayat Quran dalam penceritaan dan nak ceritakan tentang kelebihan zuriat keturunan Nabi Ibrahim? Dalilnya kisah dalam surah Al-An'am. Dalilnya dalam Quran ada banyak ayat, tapi kita ambil dalil ada banyak pula, tapi kita ambil ayat yang menghimpunkan. Maknanya ayat yang cerita tentang kisah Nabi Ibrahim ni banyak. Tapi antaranya yang merupakan dalil yang dipegang oleh Imam Ibn Katsir dalam masalah ini, yakni masalah apa? Tafdil zurriyati Ibrahim AS. Ini keutamaan, kelebihan zuriat keturunan Nabi Ibrahim. Kat mana dalam Quran yang Allah Ta'ala sebut? Bentuk tafdil tu, bentuk keutamaan, kelebihan mereka. Macam mana? Apa bentuk ayat yang Allah Ta'ala sebutkan tentang kelebihan mereka? Adakah dalam bentuk secara langsung ataupun secara tidak langsung, ataupun dalam bentuk pujian, ataupun dalam bentuk apa? Dalilnya dalam surah Al-A'raf, surah Al-An'am ayat 83. Ayat 82 sebelum tu cerita pasal Nabi Ibrahim. Ayat apa dia? Cerita pasal kisah Nabi Ibrahim kan. Lepas tu 83 tu kira penutuplah kisah sebelum tu. Allah kata apa? Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka hakimun alim. Baik, demikianlah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim ke atas kaumnya. Ya Allah Ta'ala bagi tahu, Allah Ta'ala bagi hujjah-hujjah kepada Nabi Ibrahim untuk berhadapan dengan kaumnya, berdebat dengan kaumnya. Narfa'u darajatin man nasya'. Allah kata kami mengangkat darajat sesiapa yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Tuhan kamu maha bijaksana dan maha mengetahui. Maknanya
kelebihan dan kedudukan yang Allah berikan kepada nabi-nabi ini berdasarkan kebijaksanaannya, hikmatullah, dan berdasarkan ilmu Allah. Baik, ayat yang berikutnya, maknanya kat sini, poin dia dekat sini, Allah kata narfa'u darajatin man nasya. Allah yang mengangkat kedudukan sesiapa yang dia kehendaki, bukan manusia. Bukan makhluk. Allah yang angkat kedudukan sesiapa yang dia kehendaki. So Allah yang nak bagi kitab, nak bagi kenabian kepada siapa yang dia kehendaki. Nampak? So tafdil tadi. Kemudian ayat ke-84. Dia dalil dia dalam ayat 83 dan 84. Ayat 84 Allah kata apa? Lepas pada Allah cerita pasal hujah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Allah angkat kedudukan siapa yang dia kehendaki, antaranya Nabi Ibrahim itu sendiri, Allah kata wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dhurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub. Kami berikan. Wa wahabna maknanya, kata Imam At-Tabari, fajazaina Ibrahim ala ta'atihi iyana wa ikhlasihi tauhid rabbih wa mufaraqati dini qaumihi al-musyrikin billah bi an rafa'na darajatahu fi 'illiyin. Wa wahabna lahu auladan khasasnahum bin nubuwah. Yani wa wahabna lahu ishaq wa yaqub maknanya jazaina Ibrahim. Kami berikan ganjaran. Kami berikan kurniaan, ganjaran kepada Ibrahim disebabkan ketaatannya kepada kami, disebabkan keikhlasannya dalam tauhid, disebabkan dia meninggalkan kaumnya yang melakukan syirik kepada Allah. Kami angkat kedudukannya dan kami berikan ganjaran di dunia, dan kami berikan di dunia ini anak-anak yang kami khususkan, yang kami istimewakan, yang kami utamakan anak-anak keturunan Ibrahim ni dengan kami bagi mereka kenabian. Maknanya anak-anak Ibrahim, keturunan dia semua ada jadi Nabi. Subhanallah. Nampak? So Imam At-Tabari kata lagi, wa dzurriyyatan syarafnaha minna bil karamah wa faddalnahum 'alal 'alamin. Zuriat keturunan Ibrahim ini kami muliakan mereka dengan kemuliaan dan kami utamakan, kami tinggikan kedudukan mereka, kami afdalkan mereka, utamakan mereka di atas seluruh alam. Itu maksud tafdil. Kan? So antaranya Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, dan sebelumnya Nabi Nuh, kan? Sebelumnya Nabi Nuh maknanya Ibrahim adalah zuriat keturunan Nuh. Tu kira iltifat, tiba-tiba Allah Taala tukar datangkan dekat situ Nuh sebelumnya. Nuh sebelum tu bukan anak Ibrahim. Ibrahim tu anak Nuh. Ibrahim tu anak Nuh, maknanya Ibrahim tu zuriat keturunan Nabi Nuh. Kan kita dah bincangkan sebelum ni apa dia nasab Nabi Ibrahim, kan, sampai kemudian Nabi Nuh. Tapi balik daripada zuriat keturunan Ibrahim, wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Pada zuriat keturunan Ibrahim itu adanya nabi-nabi seperti Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberikan balasan yang baik kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi ini kita kata adalah satu bentuk tafdil zuriat keturunan Nabi Ibrahim. Itu maksud dia. Kan, maksud kullu nabiyyin ursila ba'dahu famin waladihi. Setiap nabi yang diutuskan selepas Nabi Ibrahim semuanya keturunan dia. Itu dalil dia dalam Al-Quran. Itu dalil dalam Al-Quran. Baik. Kemudian Imam Ibn Kathir rahimahullah disebut apa? Zikru Ismail alaihi salam. Penyebutan berkenaan dengan Nabi Ismail AS. So disebutkan Nabi Ismail dulu. Nabi Ismail dulu. Baik, mungkin ada soalan, ada persoalan. Kenapa dalam ayat kita tadi tak sebut Nabi Ismail, tapi disebutkan Ishaq dan Yaqub? Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Macam mana nak jawab? Ada isu. Sebab apa? Sebab dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut Nabi Ismail dengan khusus. Dengan khusus. Wa fadainahu bi dhibhin azim. Allah Taala sebut tentang kisah az-zabih.
anak yang diperintahkan Allah untuk menguji Nabi Ibrahim AS, iaitu yang untuk disembelih, ini dikorbankan, yang Allah gantikan pengorbanan itu dengan seekor kibas, dan kemudian dijadikan sunnah tersebut sehinggalah menjadi syiar dalam agama tauhid, dalam agama Hanifiyah, agama Ibrahim dan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kini. Maka syiar itu diangkat, ibadah korban, kan, kita sedia maklum. Nabi Ismail dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 125 disebutkan, wa'hidna ila Ibrahim wa Ismail, kan, maksudnya disebutkan Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, disebutkan Ismail. Dalam surah Al-Baqarah ayat 127 dan surah Al-Baqarah ayat 133, ilahika ilaha abaika wa Ibrahim, ilaha abaika wa Ibrahim wa Ismail, wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kan sebut Ismail dulu. So tak ada point kat situ untuk kita nak kata atau kita nak datangkan keraguan. Ini kenapa Ishaq dulu dalam surah Al-A'raf tadi, kenapa tak sebut Ismail? Tak, dalam ayat lain banyak Allah Ta'ala sebut Nabi Ismail dulu. Antaranya ayat-ayat yang cerita tentang benda-benda yang penting. Contoh macam pembinaan Kaabah. Allah Ta'ala sebut Nabi Ibrahim dan Ismail. Maknanya Ismail tu lagi tua. Lagi tua daripada Ishaq. Dari sudut, kalau kita ambil daripada siap ayat Quran pun kita tahu dah Ismail ni lebih sulung. Maknanya Ismail ni yang sulung. Anak first. Maknanya sebelum Ishaq, Ismail tu dah lahir dulu. Daripada Hajar. So tak ada kita kata point-point yang macam apa? Macam orang-orang yang ada keraguan syubhat ni dia akan datang. Macam orang Yahudi dia akan orang Yahudi pernah ada anda pernah tengok satu perdebatan ni, orang Yahudi ni dia bawa ayat tadi. Dia bawa ayat surah Al-A'raf tu. Dia kata tengok ni, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Tengok dalam Quran Allah Taala sebut Ishaq. Kemudian Allah sebut Yaqub. Kelebihan kan, kelebihan anak. Tengok ni Ishaq dulu. So dia nak kata Ishaq lah anak yang dimaksudkan dengan az-zabih, yang disembelih tu. Sebab dia orang kan ada unsuriah kan. Dia orang kan dia orang nak agungkan Bani Israel tu, dia orang tak boleh lah nak angkat Bani Ismail. Dia orang tak boleh angkat lah Nabi Ismail, dia pun kata Ishaq lah, Isaac kan. So daripada Ishaq, Yaqub. Yaqub tu Israel. So dia orang tak boleh lah nak akui kelebihan Nabi Ismail, sebab kita tahu orang Yahudi memang dia orang ni fanatik dengan keturunan, taksub, dipanggil unsuriyah, rasis. Rasis mereka ni tahap sampai mereka mengubah ayat-ayat Allah, tahrif ayat-ayat Allah untuk membenarkan sikap unsuriyah mereka, rasis mereka itu, yang terlampau fanatik dengan keturunan. Sebab itu dalam seorang ulama ada karang kitab, Unsuriyatu ahli kitab fi tahrif ismi dhabih min Ismail ila Ishaq, oleh Syekh Abdurrahman Syekh Abdullah ibn Abdurrahman As-Sulaimani. Mana banyak lagi kitab-kitab, tapi yang tu yang sempat anak-anak belak-belak tadi, Unsuriyatu ahli kitab fi tahrif ismi dhabih min Ismail ila Ishaq. Maknanya penyelewengan ahlul kitab dalam mentahrif, dalam menyelewengkan nama Az-Zabih, anak yang dikorbankan itu, daripada Ismail mereka tukar kepada Ishaq. So ni kalau kita nak bahas, kena masuk kelas ataupun kuliah ataupun pengajian perbandingan agama. Kan? Perbandingan agama. Ini bab ni adalah bab muqaranatul adyan. Maknanya sebab kita nak compare dengan teks-teks yang ada dalam Old Testament. Dalam Old Testament, dalam Al-Ahdul Qadim. Kita kata dalam Ahdul Qadim. Old Testament ni apa yang dimaksudkan mereka Taurat lah. Tu kalau kita nak bincang panjang tu, perincian dia kena siapa yang ada waktu atau ada kelapangan, bolehlah berhubung dengan admin diploma pengajian Islam Yayasan Ta'lim, ada ditawarkan subjek perbandingan agama, ilmu perbandingan agama, dan insya-Allah ana diberikan tugas ataupun mengajar subjek tu. Dan kita kata boleh kita bahas kat situ lah. Dia akan sampai kat perincian dia, boleh sampai kita nak banding, comparekan dengan teks-teks yang ada dalam Old Testament. Old Testament. Baik. Jadi syubhat tu ada. Syubhat ni keraguan, macam baru ni kan Ustaz Adli kan buat apa? Yang baru ni kat Baitul Salam. Tapi menarik jugalah. Menariknya pasal kita boleh tengok perangai
orang yang ada syubhat ni dia sama. Anda tengok jugalah dia orang sharekan apa potongan video tu, seorang Habib ni dia nak berhujah lah dengan Ustaz Adli, jadi dia bawa lah buku yang dipakai tu, kemudian dia bawa syubhat. Syubhat ni dia macam ni lah, sama macam syubhat orang Yahudi dan sebagainya, macam itulah juga. Dia akan ambil satu ayat, kemudian dia akan jadikan satu ayat tu sebagai tapak untuk dia pijak untuk sebarkan syubhat dia. Kan ada dalam, siapa yang tak tengok lagi boleh tengoklah pembentangan Al-Fadil Ustaz Adli hafizahullah wa waffaqahullah, dan juga asatizah yang lain kenaan dengan isu kuburiyah kan. Kuburiyah. Isu mengenai orang penyembah kubur ni bagus untuk melatih kita untuk tengok topik-topik yang kita kata yang penting lah, yang berkait dengan akidah kita dan sebagainya, itu penting. Ada orang ni dia bukan dia ada orang dia tak buat kerja. Bila dia tak buat kerja, dia banyak mengkritik. Dia tak ada apa-apa pun, dia tak ada apa-apa sumbangan, tapi dia banyak mengkritik. Orang ni buat program ni, dia pun cakap lah gini. Tapi dia tak ada sumbangan. Patutnya dia tak payahlah cakap orang apa yang orang buat kan. Dah kau tak mampu buat kan. Maknanya sokong lah. Sokong lah. Dan bersyukurlah pasal ada orang yang lain mampu buat. Ada orang yang mampu untuk berdebat, untuk cerita dekat orang ramai tentang bahaya kubur. Ada orang yang mampu untuk tulis. Asatizah kita yang mampu untuk tulis. Ada orang ni dia kerja dia cari salah orang. Dia kritik orang tapi dia tak buat apa. Ini perangai juga. Jadi dia nak katalah kat kita, kata, ustaz ni tak apa. Kenapa ustaz ni cerita pasal Ghulatul Tahzir tapi tak cerita pasal kuburiyah. Tengok, tak cerita pasal Ahlul Kalam. Padahal dia tak tahu kita ni awal lagi sebelum isu kuburiyah ni kita dah tulis awal. Awal kita balik daripada Madinah tu, buku yang pertama kita terjemah buku Tathhirul I'tiqad an Adranil Ilhad, yang kita terjemahkan dengan karya Peace. Tu buku yang awal kita terjemah. Cerita pasal kuburiyah. Kita terjemah membungkam pemuja kubur kan, dan dah dikhatamkan kitab itu alhamdulillah di Yayasan Ta'lim, disyarahkan oleh Al-Fadil Ustaz Asri. Itu 2016 kat rasanya. kita dah awal kita dah buat. Dan kita dah pernah syarahkan kitab tu di Melaka, dan juga di Yayasan Ta'lim kita pernah buat waktu tu. Kurus lagi. Ana kurus lagi waktu tu. Sekarang dah gemuk kan. Waktu tu kurus lagi. Kurus macam lidi. Maknanya sebelum tu, anda ingat lagi tahun 2016 tu, bila kita bincang tentang kuburiyah ni, ramai orang cakap kita. Apa ni memecah belah kan, apa ni duk cakap pasal orang, apa ni orang, apa ni duk cerita pasal benda khilafiyah, apa ni. Tak, kita dah kena awal lagi. Tapi orang-orang yang dia kerja nak cari salah orang ni, kerja nak kritik orang tapi dia sendiri tak buat apa, ni berat lah. Dia kadang-kadang kata kat orang dia tak sedar. Tak sedar. Dan dia pun tak tahu. Padahal dah awal 2016. Maknanya 6 tahun yang lalu kan. 6-7 tahun yang lalu. Padahal kita terjemah tu lama dah. Kita ngaji Madinah ni. Dan kita buat daurah. Tapi waktu tu tak ramai orang nak ikut. Pasal orang tuduh kita macam-macam. Orang kata kita ni memecah belahkan masyarakat, apa ni duk cerita pasal kuburi lah apa benda ni kan, pasal tu. Tapi alhamdulillah tahun 2022 kita seronok bila tengok ada asatizah kita buat kitab yang lebih lengkap. Kita seronok. Kita yang terjemah tu sikit je. Tapi datang orang yang kemudian daripada apa yang kita dah terjemah, daripada apa yang ustaz kita yang dah syarahkan, akhir sekali berkembang sampailah jadi apa? Adanya buku kuburiyah, sejarah kuburiyah di Yaman oleh Fadil Dr. Basri Ibrahim, Profesor Dr. Ibrahim Basri Ibrahim. Buku bagus. Lepas pada, maknanya berapa tahun lepas muncul buku-buku macam ni. Kemudian buku-buku yang lain yang banyak. Bukan kita nak kata kita seorang je buat benda tu, tak. Kita katakan bahawasanya kita ni jadi pemula. Kita mungkin buat benda tu, kita start. Kemudian ada orang lain yang kembangkan dan orang lain menyampaikan faedah tersebut, dan akhir sekali kita tengok kan
pembentangan yang sebelum-sebelum ni pun dah ramai. Ustaz Ali dah pernah buat kat Yayasan Taklim. Kemudian Ustaz apa dia apa dia Ustaz yang mengaji di yang apa kita kata mudir apa madrasah Darul Hikmah, Ustaz Syed Azwan pun dah buat sebelum ni. Kan? Dah buat sebelum ni. Tapi kita seronok bila tengok berkembang. Maknanya datang lagi ustaz yang lain yang buat lagi kajian yang lebih teliti, yang lebih apa maknanya lebih detail kan, dan datang, kita seronok, kita bersyukur sebab ada orang yang boleh buat lebih hebat dan lebih usaha mereka tu lebih apa lebih banyak dan lebih terperinci berbanding kita, dan kita bersyukur dan kita tak ada rasa hasad. Kita lagi seronok dan kita walaupun kita tak boleh nak join, kita tak boleh nak apa atas halangan dan sebagainya, kita suruh orang pergi, kita share, kita suruh, kita galakkan orang pergi, kita doakan kebaikan dan sebagainya. Itu sebenarnya sikap seorang Muslim. Kita nak orang panggil apa? Kita nak tapau semua baik kebaikan tu kita saja. Kemudian kita mengungkit-ungkit, oh aku saja yang buat, orang lain tak buat. Jangan. Ni perangai yang tak baik. Perangai tak baik. Jadi dia tak boleh buat benda tu. Kemudian dia nak cari kelemahan orang. Dia cari kekurangan orang tu, kritik, tapi dia tak buat apa. Bila orang lain buat lebih baik daripada dia, mula hasad, dengki. Kemudian dia cakap ini tak gini, tapi dia tak buat apa. Allah musta'an. Kan? Sebab tu kita hari ni bukan waktunya untuk kita nak cakap orang tu, cakap orang ni, condemn orang tu buat ni, tak. Kita yang kena buat apa tanggungjawab kita. Kita jangan duk asyik duk tengok orang tu buat ni, kita cari kelemahan orang, tapi kita tak buat apa. Apa sumbangan kita dalam menyebarkan dakwah? Apa sumbangan kita dalam menyebarkan ilmu? Kita tak buat apa. Tapi kita cakap kat orang, kritik orang tu, macam kita buat segala-galanya. Allah musta'an. Ini perangai yang kita kena tegur. Kadang-kadang benda ni bahaya. Itu jadi hasad, jadi tak puas hati dengan orang ni, tak cakap orang tu cakap ni. Kita sendiri tak buat apa. Kan? Sebab itu kita katakan Allah kata dalam Quran, qul kullun ya'malu 'ala syakilatihi farabbuka huwa a'lamu biman huwa ahda sabil. Qul, Allah katakan, kullun ya'malu 'ala syakilatihi. Setiap orang dia beramal mengikut apa? Di dalam surah Al-Isra ayat 84. Ini penting, ayat ni kita kena pegang. Orang-orang yang Ustaz Syed Azwan barakallahu fi. Orang-orang yang apa? Yang terlibat dalam lapangan dakwah, dalam lapangan kebajikan, kebaikan dan sebagainya ni, dia kena pegang ayat ni dalam surah Al-Isra ayat 84. Tak kira apa latar belakang kita, apa sumbangan kita, apa kita ni guru agama ke, bukan guru agama ke, arkitek ke, technician ke, engineer ke, businessman ke, apa sahaja, kita ada sumbangan kita yang kita perlu lakukan untuk ummah, yang kita perlu sumbangkan untuk agama. Betul tak? Ini semua kita sepakat. Dan masing-masing ada perkara yang Allah mudahkan untuk dia beramal. Sebab itu dalam Quran Allah kata dalam surah Al-Isra ayat 84, qul, katakan wahai Muhammad, qul ya Muhammad linnas, katakan Muhammad kepada seluruh manusia, kepada semua manusia, yakni orang beriman, ya'malu ala syakilati. Qul kullun ya'malu ala syakilati. Setiap orang dia beramal mengikut nahiyatihi wa tariqatihi. Yakni mengikut sudut kemampuan dia, kapasiti dia, kelayakan dia. Orang yang terlibat dalam bidang bisnes, apa sumbangan dia? Sumbangan dia menginfakkan harta benda dia untuk keberlangsungan agama, keberlangsungan ajaran Islam, keberlangsungan dakwah Islam. Betul tak? Siapa pun tak ada yang boleh pertikaikan. Itu sumbangan dia. Itu dia punya kerja. Orang yang terlibat, terjebak di dalam, contohnya sekarang ni orang pergi haji kan, mutawif yang terlibat dalam nak memberi bimbingan kepada jemaah haji, jemaah umrah. Mereka, itulah peranan mereka. Nahiyatihim wa tariqatihim. Sudut jalan mereka. Kullun ya'malu ala syakilatihi. Orang yang mengajar, mereka yang mengajar, guru-guru kita yang mengajar, siang malam pagi petang, itu peranan mereka, itu sumbangan mereka. Kullun ya'malu ala syakilatihi. Kan? Orang yang bekerja dalam lapangan dakwah,
ni yang setting kamera. Yang setting kamera, yang setting dekat Facebook, dekat YouTube, yang setting ni. Ya'malu ala syakilati. Dia buat ikut kemampuan dia. Itu dia punya bidang. Itu kemampuan dia. Itu kerja dia. Mereka yang menguruskan, menjadi admin, menguruskan perjalanan kuliah. Itu syakilatihim. Itu peranan mereka, itu sudut pandang mereka, itu kerja mereka yang Allah mudahkan. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Dan akhir sekali, kita tak boleh hukum niat orang, kita tak boleh hukum orang tu dia buat tu ikhlas ke tak, jangan. Kita tak boleh masuk campur urusan niat-niat orang. Tak boleh. Sebab tu ayat tu Allah kata apa? Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Tuhan kamulah yang lebih mengetahui siapakah yang lebih mendapat petunjuk dalam jalan mereka. Rabbukum a'lamu biman huwa minkum ahda tariqan ila al-haqqi min ghairi. Allah Taala yang lebih tahu siapa paling ikhlas, siapa yang paling baik kerja dia, siapa yang Allah. Kita serah pada Allah. Jangan kita mana-mana kita yang nak ambil kerja Allah, kerja Tuhan. Kan tengok orang ni buat gini, kita kritik. Tengok orang tu tak ni sikit dengan kita punya cara, kita kritik sana, kritik sini, tapi kita tak buat apa. Kita tak buat apa. Jangan. So ayat ni suruh kita apa? Muhasabah. Suruh kita tengok. Kan? Kita buat berdasarkan apa yang Allah mudahkan untuk kita. Kan? Itu nasihat. Baik. Jadi samalah kita sebut tadi macam yang syubhat tadi, maknanya orang Yahudi dia pun ambil syubhat daripada ayat Quran, satu ayat, kemudian dia orang bina syubhat tu daripada situ. Sama jugalah, bukan Yahudi saja, Nasrani, golongan ahlul bid'ah wal ahwa, semua sama, perangai sama. Sebab tu bila nak tengok yang debat apa Ustaz Adli dengan Habib tu, ada teringat maknanya dia ambil tu satu apa, dia ambil satu page tu kan, kemudian dia buat kesimpulan sendiri, kemudian Ustaz Adli jawab, tengok satu lagi apa maksud dia, satu lagi kenyataan apa maksud dia. Terlerailah syubhat. Dia macam tu jugalah ayat Quran, kita tak boleh ambil satu, kemudian kita salah faham, ambil dari satu ayat tu salah faham. Macam tadi dalam konteks wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Tak boleh kita kata Ishaq dulu sebelum Ismail. Kau tak tengok ayat lain yang sebut tentang Ismail. Dengan Ibrahim, Ismail membina Kaabah. Kan? Jadi tak, itu kita kena faham. Maknanya syubhat ni dia akan datang melalui mereka ahli syubhat, golongan-golongan yang ada syubhat ni, mereka akan ambil sebahagian ayat dan mereka akan meninggalkan sebahagian ayat lain. Dan mereka membina keraguan mereka itu dengan satu ayat, satu nas, satu teks. Kemudian mereka meninggalkan teks lain dan mereka tak himpunkan. Itu kebiasaannya. Pergilah kat mana-mana pun itu saja. Kita akan tengok orang yang ada syubhat ni, dia akan buat macam tu. Dia akan ambil ayat ni, macam golongan Khawarij, dia akan ambil ayat ayat-ayat berkenaan dengan wa'id, dan dia meninggalkan ayat berkenaan dengan al-wa'd. Golongan Murji'ah dia ambil ayat-ayat yang berkenaan dengan ganjaran dan pembalasan yang baik, dia tinggalkan ayat-ayat ancaman. Dia jadi Murji'ah. Kan? Golongan Khawarij dia ambil ayat-ayat ancaman, dia tinggalkan ayat-ayat pengharapan dan sebagainya. Itu sebab dia jadi Khawarij. Itu jadi kafir orang semua kan. Sebab tak ada harapan lah. Buat dosa sikit tu kafir. Sebab apa? Ifrat dan tafrid. Sebab itu kita tahu. Baik. Zikru Ismail alaihi salam wa qad kana lil Khalil banuna kama dzakarna. Wa qad kana lil Khalil banuna kama dzakarna. Baik. Bagi Nabi Ibrahim Al-Khalil itu ada beberapa orang anak lelaki, banun, kama dzakarna, sebagaimana yang kita sebutkan sebelum ni. Walakinna ashharahum al-akhawan an-nabiyyan al-'aziman ar-rasulan. Tetapi yang paling masyhur, maknanya Nabi Ibrahim ni ada ramai anak. Ada ramai anak. Anak lelaki dia ramai. Tapi tak ditahdidkan berapa bilangan tu. Tetapi yang masyhur, dua orang saudara anak Nabi Ibrahim yang menjadi nabi yang agung dan dua orang rasul yang mulia. Asannuhuma wa ajalluhuma alladhi huwa adh-dhabihu 'ala sahihi Ismail. Yang paling tua, yang paling mulia, yang paling sulung
yang paling tua, yang paling agung, iaitulah az-zabih. Yakni yang diperintahkan Allah untuk disembelihkan itu, menurut pendapat yang sahih, dialah Ismail. Bakr Ibrahim Al-Khalil min Hajar Al-Qibtiyyah Al-Misriyah alaiha salam min al-azim al-jalil. Bakr Ibrahim ataupun Bakr Ibrahim atau Bakr Ibrahim maknanya apa? Anak sulung Nabi Ibrahim Al-Khalil, dan satu-satunya anak yang kita kata yang sulung yang datang daripada Hajar Al-Qibtiyah. Maknanya ibunya adalah Hajar Al-Qibtiyah Al-Misriyah. Hajar yang berbangsa Qibti, datang daripada asal Mesir, alaiha salam min al-azimil jalil. Semoga Allah memberikan keselamatan, iaitu dikurniakan daripada Allah Al-Azim yang maha agung dan maha Al-Jalil yang maha yang maha perkasa, yang maha agung. Maknanya Nabi Ismail, ibunya Hajar, dan Hajar ni usulnya adalah usul Misriyah, usul Mesir. Mesir, daripada Mesir, Qibti. Baik, wa man qala inna adh-dhabiha huwa Ishaq fa inna ma talaqahu min naqalati bani Israil alladhi nabaddalu wa harrafu wa awwalu at-Taurat wal Injil wa khalafu ma bi aydihim fi hadha min at-tanzil. Barang siapa yang mengatakan anak yang disembelih itu, al-dhabih itu ialah Ishaq, sesungguhnya mereka mengambilnya, talaqahu, mereka mengambil pendapat tersebut min naqalati bani Israil, mereka mengambil daripada orang-orang yang menukilkan daripada Bani Israel, alladzina baddalu wa harrafu wa awwalu at-Taurat wal Injil, yang telah mengubah, mentahrif, menyelewengkan dan mentakwil kitab Taurat dan Injil. Maknanya Israiliyat lah. Yang kata Nabi Ishaq tu yang disembelih itu adalah Israiliyat. Orang yang ambil daripada Israiliyat. Iaitu yang Imam Ibn Katsir kat sini dia terus sebut apa? Yang Bani Israel yang mengubah dan menyelewengkan kitab mereka sendiri, Taurat dan Injil. Wa khalafu ma bi aydihim fi hadha min at-tanzil, dan mereka menyelisihi apa yang ada di tangan-tangan mereka itu, menyelisihi apa yang ada di dalam Al-Quran yang turun. Fi hadha min at-tanzil, dalam isu ini daripada Al-Quran yang diturunkan. Mereka menyelisihi apa? Al-Quran. Mereka menyelisihi Al-Quran. Fa inna Ibrahim umira bi dhabhi waladihi al-bikr wa fi riwayatin al-wahid. Sesungguhnya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang sulung, yang first, yang pertama. Dalam sebahagian riwayat disebutkan anaknya yang satu-satunya yang dia ada waktu itu, al-wahid, anak tunggal dia ketika itu. Maksudnya Sarah tak mengandung lagi Ishaq, tak dapat Ishaq lagi, Isaac tak lahir lagi lah maknanya. Baru Ismail. Wa ayyam ma kana fa huwa Ismailu bi nassid dalil. Apa sahaja pandangan, pendapat ataupun pendapat yang diutarakan berkenaan isu ini, maka yang disembelih itu sebenarnya adalah Ismail dengan nas, dalil, dengan dalil. Fa fi nassi kitabihim inna Ismaila wulida wa li Ibrahim min al-umri 86 sanah wa inna wulida Ishaq ba'da mudhi 100 sanatin min umri al-Khalil fa Ismail huwa al-bikru la mahalah wa huwa al-wahid fi surati wal ma'na ala kulli halah. Baik. Bahkan Imam Ibn Katsir kata, penetapan anak yang disembelih itu, az-zabih itu ialah Nabi Ismail, sebenarnya datang juga petunjuknya di dalam kitab mereka sendiri, yakni dalam Taurat sendiri. Yang mana fa fi nassi kitabihim, dalam teks kitab mereka, bahawasanya Ismail dilahirkan, wulida, dilahirkan, wali Ibrahim min al-umri 86 sanah, ketika Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Maknanya 86 tahun, ketika usia Nabi Ibrahim 86 tahun, barulah Nabi Ismail lahir.
Wa innama wulida Ishaq ba'da mudhi mi'ati sanatin min umril Khalil. Adapun Ishaq lahir setelah usia Nabi Ibrahim alaihissalam mencecah 100 tahun. Fal Ismailu huwal bikru la mahalah. Maka daripada nas teks kitab mereka sendiri menunjukkan kepada kita siapa yang lahir dulu. Kita tak boleh nak kalkulat. Jadi pening ataupun tak boleh nak kalkulat. Tak boleh nak guna logik akal. Bila dalam kita sebut ni mimbab kita nak ilzam mereka. So Ibnu Kathir ambil nas daripada teks daripada kitab mereka sendiri untuk mengilzamkan mereka, untuk menegakkan hujah ke atas mereka bahawasanya Ismail lah yang disembelih, bukan yang diperintahkan untuk disembelih, bukan Ishaq seperti mana yang mereka dakwa. Sebab apa? Sebab dalam kitab mereka, ini pertama sebab apa dia tak bawa ayat Quran dulu, pasal ni nak ilzamkan ahlul kitab supaya mereka terima kebenaran. Jadi kita pakai kitab mereka . So Ibnu Kathir punya manhaj macam tu. Ni kalau kita nak tengok teks asal dalam bahasa Hebrew ke dalam bahasa Inggeris ke apa ke, boleh perinciannya adalah perbandingan agama kan, kelas perbandingan agama. Tapi kat sini maknanya dalam teks Taurat, nas kitab mereka sendiri, Ismail lahir ketika Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Ishaq lahir ketika usia Nabi Ibrahim 100 tahun. Jadi siapa yang sulung? Takkan Ishaq, Ismail lah. Sebab itu Imam Ibn Kathir kata, wa innama wulida fa Ismail huwal bikru la mahalah. Maka Ismail lah yang sulung. La mahalah. Tak ada lagi, memang itulah, tak ada keraguan dan tak ada apa dah yang boleh dipertikaikan. Wa huwal wahidu fi surati wal ma'na ala kulli halah. Dan dialah anak yang satu-satunya, yang anak tunggal Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya itu yang disayangi. Sebab kita dah bincangkan sebelum ni hikmah kenapa Allah Ta'ala perintahkan untuk sembelih Nabi Ismail alaihissalam, untuk menguji Nabi Ibrahim alaihissalam keimanan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah uji dengan satu-satunya anak yang dia ada. Itu lebih hikmah, yang lebih ahkam, yang lebih ablagh, yang lebih sampai, yang lebih maknanya kita boleh capai. Kalau Nabi Ibrahim ada anak ramai, katakan ada 2 orang anak, diperintahkan untuk sembelih tu salah satu, dia tak berat kan. So Nabi Ibrahim macam boleh rasa lagi, kalau aku sembelih seorang, aku ada anak seorang lagi. Tapi ni ujian yang menimpa Nabi Ibrahim, yang Allah uji Nabi Ibrahim AS, ujian yang tertinggi, ujian yang paling tinggi tingkatannya, kerana dengan ujian inilah Nabi Ibrahim mendapat gelaran Al-Khalil. Jadi dia bukan ujian yang tahap yang biasa-biasa, ni tahap yang tertinggi untuk menguji Nabi Ibrahim AS. Jadi sudah tentulah yang paling dekat dengan hikmah, makna hikmah Allah, kebijaksanaan Allah. Ketika itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang tunggal, anaknya yang satu-satu yang dia sayang, anak sulung dia yang satu-satunya yang dia dapat anak setelah lama juga dia tak dapat. Dia tunggu nak dapat anak. Betul tak? Daripada Sarah. Bayangkan 86 tahun baru dapat anak. Usia 86 tahun baru dapat anak. Anak yang satu-satunya anak yang dia sayang ketika itu. Setelah beberapa tahun dia menunggu untuk dapat zuriat. So itulah kemuncak kesabaran dan juga kemuncak ujian Allah kepada Khalilnya Ibrahim AS. Jadi kalaulah ada 2 orang anak, kalaulah Ishaq dah lahir, mesti ada 2. Jadi dia tak sampai maksud. Dia tak sampai maksud tujuan Allah tu. Hikmah kenapa Allah perintahkan untuk sembelih. Ujian. Dia tak jadi ujian lah, jadi pasal dia tak ramai anak kan. Kita bagi contoh yang mudah lah. Kalau kita ada satu-satunya, katakan kita beli kambing, nak korban kan. Atau kita baru nak buat bisnes. Buat bisnes kambing lah kata. Kita bela kambing. Kita baru beli induk dia. Satu-satu kita ada modal, memang sekok kambing kita mampu beli waktu tu. Tahun tu kita tak boleh nak buat korban lagi, betul tak?
Pasal itulah induk kambing yang kita ada. Katakanlah orang tu dia beli seekor lah. Dia target dia nak kumpul duit bulan dia lepas pada raya Korban, baru dia dapat rezeki untuk dia beli seekor lagi kambing, bakar satu lagi induk betina katakan. Dia ada jantan seekor. Baik, munasabah tak dia nak sembelih kambing dia tu, sekor-sekor yang dia nak buat bisnes tu, sekor-sekor tu yang ada dia nak sembelih waktu tu juga. Berat kan? Katakan dia diuji, untuk uji dia untuk dapatkan satu ekor kambing lagi, dia diuji untuk sembelih kambing dia yang satu-satu ada. Sudah tentulah apa? Berat untuk dia. Betul tak? Dan kalau dia lepas ujian tu, sudah tentulah dia orang yang sangat-sangat sabar dan seorang orang yang sangat. Tapi kita bincang ni, kita nak bagi kefahaman tu, kita nak bagi nampak. Kalau dia ada seekor, berat kan? Berat. Tapi kalau dia ada, okey, dia dah ada 3 ekor, 2 ekor, 4 ekor, 5 ekor, 10 ekor, 100 ekor. So dia mudah jadi tokek kambing yang bukan baru start nak buat bisnes, tapi dah tokek yang dah berjaya, jadi dia tak heran lah kan. Okay, sembelih lah 20 ekor sekali ke, 30 ekor sekali ke, sudah dia tak ada uji, maksudnya tak ada rasa berat lah, tak ada ujian lah. Tapi orang yang baru-baru, macam tu kita nak umpamakan keadaan Nabi Ibrahim AS. Dia baru dapat anak seorang, anak dia pun baru meningkat dewasa, baru nak besar. Maknanya Nabi Ismail ketika itu baru meningkat dewasa. Maknanya dia baru nak rasa khidmat anak dia tu. Betul tak? Kita dapat anak, kita nak maknanya apa yang kita harapkan pada anak sulung kita? Kita nak dia berkhidmat untuk kita. Kita nak kebaikan tu dia dapat limpahkan kepada kita. Apa yang kita didik dia dan sebagainya. Betul tak? Jadi ujian yang paling berat sekali bila Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim AS, bila Allah perintahkan satu-satunya anak yang dia ada itu yang dia paling sayang dan anak tunggal dia untuk disembelih. Dan itulah yang paling mencapai hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalaulah Nabi Ishaq ada waktu tu, dia tak sampai hikmah tu. Itu maksud dia. Amma fi surati fali'annahu kana wahdahu waladahu azida min 13 sanah wa amma annahu wahidun fil ma'na fa innahu huwa alladhi hajara bihi abuhu wa ma'ahu ummuhu hajar wa kana saghiran radi'an fi maqid fa wada'ahuma fi wahadi jibal faran wa hiya al-jibal allati hawla makkah نعم المكيل وتركهما هناك ليس معهما من الزاد والماء إلا القليل وذلك ثقة بالله وتوكلا عليه. So Imam Ibn Katsir bawa juga kisah berkenaan dengan Hajar dan Ismail. Kalaulah ada anak seorang lagi, tak berat untuk Nabi Ibrahim untuk tinggalkan. Tapi Nabi Ibrahim ini juga adalah satu ujian untuk Allah bila Allah perintahkan untuk tinggalkan Ismail dan Hajar di Jibalul Faran, yakni Mekah, yang mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran wadi ghairi dhi zar'in, lembah yang tidak ada tanaman, yang kering, kontang, yang tandus, yang tiada apa-apa. Jadi itu satu ujian untuk Nabi Ibrahim. Jadi kalaulah dia ada anak selain Nabi Ismail ketika itu, tak dianggap satu ujian yang berat untuk dia tinggal seorang anak lagi, dan dia ada seorang anak lagi kan. Tak, itu menunjukkan Ismail memang satu-satunya anak yang ketika itu diuji oleh Allah ke atas Nabi Ibrahim untuk ditinggalkan. Ini Ibn Katsir bawa yang ditinggalkan di Mekah dengan Hajar. Wa hiya al-jibal allati hawla Makkah. Okey, bukit Jabal Faran ni adalah jabal bukit Mekah yang dia ada dekat Mekah, Faran. Dia Faran ni dalam nas, dalam kitab Taurat disebutkan Jabal Faran. Ini merujuk kepada Mekah. Baik. Wadzalika thiqatan billahi wa tawakkul alaihi. Jadi Nabi Ibrahim tinggalkan anaknya dan juga Hajar, Ismail, satu-satu anak yang dia sayangi, dan Hajar sebagai dengan penuh kepercayaan kepada Allah dan tawakkulan, bertawakal kepada Allah. Fahatahum Allah Ta'ala bi'inayatihi wa kifayatihi. Maka Allah membalasnya dengan Allah meliputikan ataupun memberikan liputan penjagaannya, inayahnya, penjagaannya yang sempurna kepada Hajar dan Ismail. Fa ni'mal hasibu wal kafi wal wakil wal kafil. Allah sebaik-baik yang memberi ganjaran ataupun yang menghisap sesuatu, sebaik-baik yang memberikan kecukupan, sebaik-baik wakil, wal kafil, penjaga. Hadha huwa al waladul wahid fi surati wal ma'na walakin aina ma yatafattana li hadha sir. Dan ini maksud surah dan makna. Maknanya dari sudut gambaran dan dari sudut makna. Kenapa kita katakan Nabi Ismail lah az-zabih, anak yang
diperintahkan Allah untuk Nabi Ibrahim korbankan Ismail. Sebab dia adalah anak yang satu-satunya, tunggal. Walakin aina man yatafattanu li hadha sir. Akan tetapi di mana orang yang nak guna akal, kenapa mana orang yang nak boleh faham benda ni? Siapa yang mampu untuk faham benda ni? Maknanya mana akal kamu wahai ahlul kitab, wahai orang Yahudi dan Nasrani, bila kamu kata az-zabi, anak yang dikorban tu adalah Ishaq. Mana akal kamu? Wa aina man yahillu bi hadzal mahal wal ma'na la yudrikuhu wa yuhitu bi ilmihi illa kullu nabiyhi nabi. So Imam Katsir dia rad kat sinilah, maknanya dia membangkitkan satu satu bentuk satu bentuk peringatan, tanbih, memberikan kita kata bagi orang yang terlena ni, jagalah. Orang yang lalai tu terjaga, membangkitkan kelalaian. So penting maksudnya kalau kita baca uslub Imam Ibn Katsir ni memang maknanya membangkitkan kelalaian orang yang tak fikir. Maknanya ahlu kitab lah. Kenapa dia orang tak fikir macam ni? Kenapa dia orang tak fikir mendalam? Kenapa tak fikir macam tu? Kenapa tak fikir macam yang Imam Ibn Katsir sebutkan tadi? Kenapa tak boleh nak fikir maknanya hikmah Allah Ta'ala tentang anak yang diperintahkan untuk korban itu, untuk disembelih tu? Kenapa tak fikir sampai menggunakan pemikiran yang benar, logik yang benar? Mana akal kamu? Afala ta'qilun, kan? Maksudnya itulah maknanya kadang-kadang macam itulah kita pun dalam apa-apa perkara, khususnya bila kita tengok orang dah agak lalai, orang agak reka, kita kena tambih, kita kena bagi sedar sikit. Kadang-kadang tu dengan tulisan-tulisan kita tu mungkin akan, kita nak bagi orang tersedar daripada mimpi, tersedar daripada kelalaian dan sebagainya. Kadang-kadang kita kena guna bahasa yang memberikan kesedaran. Maknanya kadang-kadang mungkinlah agak pahit, agak kita kata tajam tulisan-tulisan kita, tapi kita nak menyedarkan orang yang lalai. Sebab tu kita kata bukan senang, maknanya kita nak, bila kita dah terlampau selesa kan, sebahagian orang-orang kita ni, orang yang terjebak dalam kita kata orang yang terlibat dalam menuntut ilmu, orang terlibat dalam dakwah, kadang-kadang kita terlampau selesa dan kadang-kadang kita macam kita asyik tengok, kita asyik nak rot orang kan, kita asyik dipenuhi dengan kita mengkritik kesalahan ahli batil dan sebagainya. Hak tu je kita duk daidan, hak tu je kita duk buka Facebook pun orang duk buat benda tu je kan. Dan kita kadang-kadang sampai kita leka. Kita leka tu sampai tahap kita hari-hari kita nak erat orang. Kita nak bantah orang tu, nak bantah orang ni, sampai dan sekali tak ada dah orang selamat, semua kita nak bantah. Tak ada. Kan kawan kita pun kita nak bantah semua. Tak ada lah. Pasal apa? Pasal kita terlampau leka, terlampau lalai. Pasal kita asyik, sebab anda cakap terus terang, bila kita tak balance, kita kita tak menekankan masalah kita kata keseimbangan dalam kita menuntut ilmu, dalam tindak tanduk kita. 24 jam kita nak cerita pasal orang buat ni, orang buat tu. Jadi akhir sekali dia akan mengeraskan hati kita. Ada waktu yang kita kena bantah, dan kadang-kadang bantahan ni kita kena serah kepada ahli ilmu lah. Bab nak bantah tentang syirik, nak bantah tentang bid'ah, nak bantah syubhat ni, kadang kita serah pada ahli ilmu. Bukan kita tak boleh bantah langsung, kita bantah secara umum, kita bagi peringatan, itu boleh. Tapi kita nak jadikan itulah dalam jadual kita ni 24 jam. Sampai kadang-kadang kita kena bagi peringatan sikit kepada sahabat-sahabat kita ni, yang dia kalau boleh dia nak ustaz tu duduk dekat depan Facebook 24 jam, tengok apa orang cakap. Oh ni orang cakap tu, orang cakap, ustaz, saya nak ustaz rot. Ustaz rot orang ni, ustaz rot orang ni. Bertalu-talu masuk mesej kat kita. Dia ingat kita ni robot. Dia ingat ustaz-ustaz ni robot ke nak duduk 24 jam. Maknanya nak kena apa orang kata. Bukan mudah. Bahkan nak membantah syubhat ni bukan mudah. Bukan sebatas kita tulis sikit-sikit betul habis. Tak. Membantah syubhat ni perlukan kepada perincian.
Sebab tu kena faham juga kadang-kadang kenapa anda tak layan sebahagian sahabat-sahabat kita ni, dia post, dia forward dekat kita tu dan mengharapkan kita nak jawab. Ustaz sila jawab dengan detail. Allahu Akbar. Siapa kamu? Kamu nak perintahkan guru kamu sendiri untuk buat apa yang kamu nak? Kan? Ustaz tolong jawab dengan detail, dengan dalil. Dia ingat senang. Sebab tu kadang-kadang pasal kita dah terbiasa pasal kita nak cepat. Pasal kita kata ni, tengok ni orang ni. Dah ada orang rat, dah orang ada ustaz lain bantah cukup lah. Apa nak kena semua ustaz cakap? Tak perlu pun. Dah bila ada seorang ustaz cakap isu tu, cukup lah. Kamu nak apa lagi? Tak, dia nak juga ustaz. Kadang-kadang dia nak test. Dia nak test. Pasal apa dia nak jadi apa? Dia nak jadikan alasan ataupun dia nak jadikan alasan untuk dia nak cakap kat ustaz tu sekian. Ini bahaya. Kalau ustaz tak jawab gini-gini, maknanya ustaz dah gini. Ustaz dah berubah gini. Kita saja tak jawab. Pasal kita tahu ada ustaz lain jawab. Ustaz Adi dah jawab. Ustaz Yunus dah jawab. Ustaz Asri dah jawab. Takkan kita nak ulang benda yang sama. Jawapan kita samalah dengan mereka. Ustaz tu jawab dah. Syubhat ni ustaz tu dah jawab. Syukur. Alhamdulillah, syukur dan kita terima kasih. Syukur lah. Tak, dia nak timbul kat kita semua syubhat tu. Ustaz kena jawab. Dia macam tu. Ini tak beradab. Memang tak beradab lah. Kita dah banyak kali dah sebut benda ni dan tak salah Ustaz Dr. Abdul Basit pun ada pernah sebut benda ni. Dalam kuliah dia sebut orang dia ingat kita ni 24 jam tengok Facebook. Dia tak apalah tak ada kerja ataupun dia boleh buat kerja sambil main Facebook. Kita tak boleh. Kita sekali kadang-kadang kita bila aktif balik Facebook ni bukanlah kata kita tulis tu kemudian kita tinggal, bukan kita nak kena layan 24 jam, bukan kita duduk 24 jam dekat depan skrin, dekat depan handphone kita tu. Ada masa kita tengoklah, ada masa kita sempat nak. Jadi kena fahamlah. Kadang-kadang ni orang dia ingat kita ni robot. Tak ada kena duduk. Ustaz kita tu pun ada anak isteri dia, ada tanggungjawab dia, ada kerja lain. Bukan 24 jam nak kena jawab semua syubhat kita, syubhat yang kita dapat. Sebab itu sebaik-baik nak jawab syubhat adalah hadir ke majlis ilmu. Bukannya kita tunggu orang tu cakap apa, kita duk ikut follow dia tu, kemudian datang syubhat. Setiap kali datang syubhat, kita tanya forward kat ustaz. Tak, bukan itu bukan cara yang terbaik. Cara yang terbaik follow majlis ilmu. Sebab dalam majlis ilmu tu ada. Dia akan jawab. Kalau tak syubhat yang ni, dia akan jawab syubhat lain. Dia akan jawab keraguan-keraguan yang ada dalam isu-isu yang melibatkan topik yang dibahaskan. Cuma kena sabarlah. Masalahnya istijal. Walakinnakum musta'jilun. Tapi kamu ni tasta'jilun, tergesa-gesa. Khuliqal insanu min ajal. Kata Mujahid bin Jabr al-Makki rahimahullah, la yanalul ilm al-mustakbir wala al-mustahi. Tak dapat ilmu ni orang yang sombong dan orang yang malu. Kalau kita tambah satu lagi, kalau nak boleh tambah, tak dapat ilmu ni orang yang ajul, orang yang tergesa-gesa, musta'jil. Nak dapat ilmu, kita kena sabar. Kita kena jangan sombong, kena tawadhu'. Jangan sombong. Jangan malu nak tanya kalau kita tak tahu. Tanya dengan adab, tanya dengan baik. Dan jangan desak. Dalam pertanyaan kita jangan mendesak-desak. Kena belajar cara tanya. Dua ni orang dua ni tak dapat ilmu. Tak boleh dapat ilmu. Dia tak ke mana. Orang yang sombong dan orang yang dia malu menuntut ilmu. Yang ketiga ana tambah, yang ni yang disebutkan oleh sebahagian ulama, al-ajul, orang yang tergesa-gesa. Satu kaedah sebut apa? Man ista'jala qabla awanihi uqiba bil hirman. Siapa yang tergesa-gesa sebelum sampai waktunya, dia akan dihukum dengan al-hirman. Dia tak akan dapat ilmu. Wal'iyadu billah. Sebab tu kita pun tengoklah, kita punya kelas kan, maknanya ada waktunya lah. Tunggulah waktu tu. Okey, dalam sejam tu okey. Nak tanya tentang topik, tanya topik kat situ. Kan, follow kelas. Sabar dan tunggu. Mana boleh kita ni terus nak dapat semua dalam satu masa. So kena sabar. Itulah proses menuntut ilmu. Tuluz zaman kata Imam Syafi'i. Mestilah waktunya panjang, lama.
Bukannya menuntut ilmu ni bukan kita sama macam kita dengar maklumat dekat TikTok. TikTok tu orang dengar apa tu, lepas tu tengok orang menari itu kan tak ada keberkatan. Bukan macam tu. Ilmu kena talaqi. Jadi kena sabar. Kena sabar. Jangan kita tergesa-gesa. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Itu cukup setakat ini. InsyaAllah kita akan sambung. Maknanya kita berhenti dekat kataan Imam Ibn Katsir rahimahullah. وقد أثنى الله تعالى عليه ووصفه بالحلم والصبر والصدق الوعد. Kita tengok pujian Allah SWT kepada zuriat keturunan Nabi Ibrahim, yakni Nabi Ismail. Kita tengok kelebihan-kelebihan tu, dan kita akan lihat apa dia perbahasan-perbahasan yang diketengahkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam isu ini pada kelas akan datang insya-Allah. Semoga Allah SWT memberkati apa yang kita sampaikan, menjadikan apa yang kita pelajari ini bermanfaat kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.